Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan untuk menjadi persaksian bagi kalangan manusia yang lain. Dan sesungguhnya Rasul menjadi saksi, yakni pemberi syafaat kepada kamu pada hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 143. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para pendidik, para asatizah, para hadirin jemaah muslimin yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan rahmat serta petunjuk daripadanya Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk sama-sama hadir ke masjid bagi mendirikan solat Jumaat bila tiba masuk waktunya nanti. Namun sebelum kita mendirikan solat Jumaat dan mendengar khutbah, dengan masa dan ruang yang ada ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan dengan kita mencari mau'izah ataupun mencari suatu peringatan akan diri kita ini dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ayat yang saya bacakan sebentar tadi, ayat yang masyhur yang seringkali kita dengarnya, yang dibaca oleh para alim ulama, para ustaz dan sebagainya. Namun dalam pada kita seringkali mendengarnya, sejauh manakah kita menghayati akan makna ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dari ayat yang kita bacakan sebentar tadi, bagaimana kedudukan kita umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan satu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berperanan untuk melunaskan 3 matlamat kewujudan kita di alam dunia. Perlu kita sedar dan faham bahawa Allah menciptakan kita ini hidup di alam dunia ini bukan sekadar begitu saja, bukan setakat untuk memenuhi fitrah kewujudan kita sebagai manusia ini. Bila lapar makan, dahaga minum, berhajat pasangan hidup, nikah kahwin, beranak pinak, bercucu cicit, kemudian tunggu masa ajal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya di sana ada tanggungjawab yang Allah letakkan kepada kita, ada peranan yang mesti kita lakukan, memenuhi kewujudan kita ini dengan penciptaan yang sebaik-baik kejadian. Allah Ta'ala nyata dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Dalam memenuhi sebagai kejadian inilah kita diberi satu tanggungjawab yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita. Mesti berperanan sebagai hamba kepada Allah, mesti berperanan sebagai khalifah Allah, dan mesti berperanan sebagai golongan yang menunaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat baginda diutuskan oleh Allah bermula di
kota Mekah. Di kalangan bangsa Arab yang kita sedia maklum, sejarah mereka ini hidup dalam keadaan terkumbang-ambing tanpa panduan hidup yang jelas. Walaupun mereka pada fizikal kelihatan berjasad manusia, tetapi perbuatan dan tindak tanduk yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka di kota Mekah itu bercirikan sifat kehaiwanan. Kenapa saya berkata demikian? Kerana mereka hidup dalam keadaan berbalahan, berbunuhan, bertelitaan, yang mana mereka ini boleh dikatakan sebagai semangat asabiah kekuatan itu cukup menebal, sehingga akhirnya timbullah golongan dalam untuk menjaga kehebatan golongan dan kumpulan mereka. Mereka sanggup bertindak ganas, tidak ada sifat kemanusiaan, berbunuhanlah mereka, sehingga akhirnya merugikan kedudukan mereka yang dilihat sebagai satu bangsa ataupun satu rumpun dinamakan bangsa Arab. Namun apabila Nabi SAW dibangkitkan kepada mereka, Nabi buat agenda transformasi dengan membina gerak kerja penyatuan umat ataupun perpaduan umat, sehingga membawa mereka kepada suatu nilai hidup mereka itu dalam keadaan memenuhi fitrah kejadian mereka, kembali kepada sifat kemanusiaan. Tetapi proses itu kita sedia maklum bukanlah proses yang sekejap dan bukan kerja yang mudah. Kita tahu bagaimana sirah Nabi telah pun menceritakan 13 tahun Nabi usaha gerak kerja itu di Mekah, tetapi mendapat penolakan dan juga penentangan daripada siapa? Kalangan penduduk negeri Mekah itu sendiri. Walaupun begitu, Nabi tidak pernah putus asa. Dan juga para orang beriman, para sahabat yang ikut bersama Nabi pada waktu itu, walaupun bilangan mereka sedikit, mereka tak pernah kenal erti penat lelah. Sebab mereka tahu tanggungjawab mereka, kewajipan mereka. Bila tahu tanggungjawab dan kewajipan inilah membawa mereka kepada semangat dan istiqamahnya mereka. Walaupun mereka tak ramai pada waktu itu, tetapi berkat, kita bicara tentang pasal berkat yang ada pada diri mereka itu, hasil keimanan dan ketakwaan mereka itu, Allah tidak sia-sia. Allah membalas iman mereka itu dengan iringan pertolongan Allah. Kita hidup atas muka bumi ini, sebijak mana kita, sehebat mana ilmu kita, sebesar mana pangkat kita, sebanyak mana harta kita, kita tetap ada keterbatasan. Kita tidak ada kekuatan mutlak. Allah yang memiliki kekuatan mutlak akan segala-galanya. Maka kalau hanya kita berteraskan hidup ini dengan kekuatan kekayaan, kekuatan kedudukan pangkat kita, kekuatan kedudukan kabilah dan juga kebangsawanan ataupun keturunan, maka tak kemana juga. Kita berhajat kepada pertolongan Allah. Namun itulah pencapaian yang dimiliki oleh generasi awal umat Islam yang bersama dengan Nabi SAW. Walaupun mereka jumlah yang sedikit, tetapi mereka memiliki satu kekuatan di mana naungan Allah menaungi kehidupan mereka. Jadi itulah rahmat Allah menaungi kehidupan mereka, sehingga membawa mereka kepada gerak kerja tindakan yang tidak pernah berhenti dan putus asa. Mereka dengan yakin laksanakan tanggungjawab tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringi jalan-jalan keluar untuk mereka mencapai kepada kemenangan dan kejayaan. Walaupun disekat, dihalang dan dilakukan pelbagai tindakan oleh kalangan orang musyrikin yang tidak senang dengan perjalanan gerak kerja dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada waktu itu, sehingga menjadikan kedudukan mereka makin lama makin kuat, makin hebat. Walaupun mereka tak ramai pada waktu itu. Namun kenapa saya sebut tak ramai pada waktu itu? Sebab kita nak kaitkan dengan keadaan kita pada hari ini. Kita orang Islam hari ini berbeza bilangan kita berbanding dengan bilangan umat Islam di zaman Nabi SAW. Amat keterlaluan berbeza. Zaman Nabi, umat Islam bersama Nabi tak ramai, sikit sangat. Berbeza dengan zaman kita hari ini, orang Islam boleh dikatakan memenuhi pelusuk dunia pada hari ini. Bahkan boleh mencecah kepada bilion dan trilion bila kita orang Islam. Tetapi dalam keadaan kita ramai orang Islam hari ini,
kita sedikit pun tidak ada jiwa dalam memenuhi apa yang Allah nyatakan pada ayat 143 yang saya bacakan pada mukadimah tadi dalam surah Al-Baqarah. Allah menaubatkan generasi awal umat Islam bersama Nabi pada ayat 143 surah Al-Baqarah tadi apa dia? Sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Umat pertengahan di sini bermaksud umat yang muncul di tengah-tengah manusia yang wasat, manusia yang tidak ada matlamat pada tujuan hidup yang jelas, lalu tampil dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka, dan mereka mampu memberi suatu panduan, contoh, tauladan, menjadikan mereka yang tidak ada tujuan dan matlamat hidup yang jelas tadi nampak indahnya hidup Islam, indahnya hidup bersaudara dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga dapat menafikan asabiyah, kepuakan, menafikan ketaksuban, menafikan segala bentuk perangai jahiliah. Ini yang mahal yang kita nak belajar daripada ayat ini. Sehingga mampunya mereka menampilkan nilai tersebut, mereka berjaya sehingga sampainya mereka ke Madinah dan membina sebuah negara Islam Madinah, dan mereka mampu membina suatu kekuatan umat sehingga semenanjung Arab terima Islam dalam kehidupan pada waktu ini. Dan kita cuba kembali balik pada zaman kita pada hari ini, dalam keadaan Nabi SAW telah pun menyediakan suatu acuan yang sudah sempurna kepada kita, acuan yang sudah lengkap kepada kita, acuan yang sudah begitu memberi makna dan juga keuntungan kepada kita. Tiba-tiba kita di zaman akhir ini, di kalangan umat Nabi SAW ini, yang mengaku pada lafaz di bibir kita, yang mengaku pada lidah kita, yang kita ni umat Rasulullah, yang mana kita cintakan Rasulullah, tiba-tiba kita tak sambung acuan yang telah Rasul tinggalkan kepada kita. Kita tak jaga acuan ini dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya berlakunya keadaan kita orang Islam hari ini seolah-olah dilihat secara umumnya macam tak ada beza dengan orang-orang yang tidak beragama, dan orang-orang yang beragama yang lain selain pada Islam. Tengok pada sudut muamalah, urusan keduniaan kita. Orang Islam sendiri yang gagal menjiwai sifat integriti. Orang Islam sendiri yang tidak ada kekuatan untuk menjiwai akhlak yang terpuji, tutur bicara, ungkapan yang baik, dan gagal untuk menjadi tarikan kepada orang bukan Islam khususnya untuk mereka lihat keindahan Islam itu sendiri. Kalau kita bicarakan bab integriti, kejujuran, jauh sangat-sangat. Sampai ke apa? Dasar kata tempat awam, masjid pun tak selamat nak tinggal duit. Tabung-tabung masjid pun dipecah, diusung keluar. Itu kalau kita bicara bab integriti. Bab kebersihan, jauh sama sekali kita orang Islam. Dari sudut, cuba tengok tandas masjid, tandas rumah kita, tandas awam di negara kita sendiri. Contoh, nak banding dengan negara seperti Jepun, Singapura, jauh sangat-sangat. Sedangkan mereka negara bukan Islam, tetapi dari sudut kebersihan, nilai Islam ada pada mereka walaupun mereka tidak Islam. Kita orang Islam, nilai Islam itu tidak dapat dilihat pada diri kita. Kebersihan jauh lain daripada sifat yang ditunjukkan oleh bukan Islam seperti negara-negara yang membangun yang kita sebutkan. Bukan kita nak mendewakan mereka, kita jadikan perbandingan ini sebagai satu cabaran buat kita. Orang yang bukan Islam, orang yang tak kenal Allah, orang yang tak menghadap kiblat, orang yang tak lakukan kalimah takbir Allahu Akbar, tapi mereka mampu melaksanakan nilai Islam dalam kehidupan mereka. Kita ni hari-hari kepada Allah, 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bahkan setiap kali 5 kali kita sembahyang, kita menghadap Allah tu, kita buat apa dengan Allah? Kita buat aku janji. Di mana aku janjinya? Dalam doa iftitah kita baca, inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku,
wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Bila kita sudah menyatakan kerelaan, kesudian kita ni adalah untuk Allah segala-galanya, meragumilah bukti kerelaan kita untuk Allah itulah kita mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Termasuklah mentaati perintah Allah, kita mesti ada sifat kejujuran, integriti, mesti ada sifat kebersihan seorang yang berakhlak. Nabi pun sebut kebersihan itu sebahagian daripada iman, kesucian itu sebahagian daripada iman. At-taharatu minal iman, syatrul iman, Nabi kata. Maknanya disebut bersuci itu merangkumi apa? Suci pada zahir dan batin. Namun kita hari ini, kita ada dah platform kekuatan itu. Kenapa kita gagal untuk mencapai kekuatan tersebut? Inilah satu perkara yang perlu kita muhasabah. Kita hari ini kebanyakan barangkali duduk ataupun dalam situasi orang panggil SS, syok sendiri. Dah. Kita rasa kita dah Islam ni, kita rasa kita dah sempurna belah. Islam tu confirm sempurna. Sebab dia sebagai satu acuan kehidupan. Cuma penganutnya tadi, bagaimana kedudukannya. Sebab itulah bila kita baca ayat yang Allah sebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Inilah satu muhasabah buat kita. Generasi yang terdahulu, para sahabat dan generasi awal umat Islam, mereka telah membuktikan kejayaan mereka dalam mengiyakan kalam Allah Ta'ala tadi sebagai ummatan wasata. Namun kita hari ini, kita memenuhi ke tidak ayat tersebut, kenyataan Allah Ta'ala ini. Saya nampak dan saya lihat memang kita belum memenuhi. Yang paling ketara ialah kita dah sebut tadi, bab integriti kita out, bab kebersihan pun sama, bab akhlak kita pun sama. Apatah lagi dalam bab nilai menggambarkan kekuatan umat itu sendiri pun kita pun gagal memenuhi. Cuba kita lihat bagaimana kita umat Islam berjaya diporak-perandakan oleh suatu agenda musuh-musuh Allah, menjadikan kita tidak ada kesatuan sama kita umat Islam. Kita berpecah belah. Berapa lama dah contoh kita merdeka? 60 tahun lebih. Dalam keadaan kita mencapai kemerdekaan, di manakah kedudukan kita orang Islam? Khususnya dalam negara kita pada hari. Sebaliknya, dengan adanya seruan-seruan asabiyah yang melampau, sehingga kita sama Islam cantik sama kita orang Islam. Kita orang Islam saling menikah, kita sama orang Islam. Kita sama orang bangsa Islam, kita bangsa Melayu dan Islam kita ni saling dalam keadaan tidak bekerjasama. Sedangkan kekuatan kesatuan itu membawa kepada kejayaan yang mutlak ataupun kejayaan yang mendapat iringan keberkatan daripada Allah. Ini yang masalah yang kita sedang hadapi. Menjadikan kita hari ini bilangan ramai tetapi tidak memberi apa-apa makna. Berbeza dengan para sahabat generasi awal umat Islam, bilangan yang sedikit tetapi cukup berbeza kedudukan mereka. Tengok bagaimana ketika Nabi membina negara Islam Madinah, menimbulkan kemarahan yang memuncak di kalangan pemimpin Mekah yang mentadbir Mekah dengan dasar kesyirikan pada waktu itu. Namun dengan bilangan mereka yang ramai dan kuat, serba cukup kelengkapan, adat kata boleh kalahkan kekuatan negara Madinah yang baru dibina oleh Nabi itu, orang kata apa, boleh diselesaikan dengan mudah pada sudut kiraan dan teorinya pada waktu itu. Dengan bilangan yang masuk nak diserang Madinah waktu itu ketika perang Badar, berapa orang tentera musyrikin? 1000 orang. Lengkap kenderaan perang, lengkap baju perangnya, lengkap senjata perangnya. Bilangannya pula begitu selesa, 1000 orang. Waktu itu Nabi baru 2 tahun membina sebuah negara Islam Madinah. Dalam keadaan masih belum cukup perbendaharaan negara untuk menerajui ataupun untuk mengurus sedia perjalanan negara. Apatah lagi bila dah diberitahu ataupun diserang oleh pokok musyrikin ketika perang Badar, bilangan tentera pun tak apa nak ramai, hanya 313. Kenderaan perang pun tidak ada mencukupi, kelengkapan perang pun tak mencukupi.
Dalam keadaan itu, bagaimana Nabi SAW berdiri teguh dengan prinsip dan kebenaran, namun di situ jugalah Nabi SAW menitik beratkan nilai-nilai sebagai seorang Islam yang beriman yang sebenarnya, dengan membina kekuatan hablum minallah wa hablum minan nas, memenuhi kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka sedikit pada waktu itu, mereka cukup hebat dan berbisa pada mata musuh Allah pada waktu itu. Sehingga hakikat pengakhiran peperangan tersebut, apa yang berlaku? Allah memberi kemenangan dan pertolongan kepada mereka yang berjumlah 313. Kisah ini kisah yang masyhur, kita seringkali mendengar. Tetapi walau pada masa kita acak kali dengar pasal kisah ini, mana penghayatan kita pada nilai? Allah Ta'ala menyebut, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak kumpulan yang sedikit dapat mengalahkan kumpulan yang ramai dengan izin Allah. Di sini kita nak belajar bagaimana Allah menyatakan kenyataan yang akhir itu biiznillah menjadi suatu kata kunci kejayaan dan kemenangan generasi awal umat Islam, sehingga mereka mendapat satu kemenangan yang menakutkan pada musuh Allah dan menggerungkan serta menimbulkan respek musuh Allah kepada orang Islam, sehingga mereka mampu meneruskan legasi dan acuan itu bersambung dan berantaian sampai kepada kita hari ini yang dapat nikmat iman dan Islam dalam kehidupan kita. Namun kita hari ini hargai ke tidak nikmat? Kita hari ini hargai ke tidak nilaian yang besar yang Allah anugerahkan itu kepada kita? Kita lihat kita mensia-siakan nikmat itu. Sebab kita hari ini begitu berpecah belah. Kita hari ini begitu, orang kata apa, dalam keadaan aku ngomong, ada sifat pentingkan diri sendiri. Ada yang lebih mesra pentingkan sifat individu atas individu tertentu, ataupun atas kumpulan tertentu, yang mana akhirnya merugikan, tidak membawa kepada penterjemahan sebagai ummatan wasat. Hari ini kita nak lahirkan semula nilai ini. Kita nak bina semula nilai ini dalam kehidupan kita bermasyarakat dan juga bernegara. Sebab itulah bila kita baca ayat tadi, biiznillah, dengan izin Allah, mereka itulah mampu mencapai kejayaan apabila Allah merahmati mereka. Walaupun mereka kumpulan yang sedikit, tetapi nilai ukhuwah, nilai silaturahim, nilai persaudaraan Islam, keimanan, keyakinan mereka terhadap janji Allah dan juga perkabaran Allah, mereka pegang sungguh-sungguh. Akhirnya Allah tidak sia-siakan mereka. Allah merahmati mereka. Allah mengiringi mereka dengan kejayaan dan kemenangan. Sehingga 313 menang lawan 1,000 orang. Begitu juga hal yang berlaku ketika perang Ahzab. 3,000 tentera Islam mampu mengalahkan 10,000 tentera Ahzab. Begitu juga dalam peperangan di zaman para sahabat, seperti di zaman Sayyidina Umar ketika perluasan wilayah Islam ke wilayah Parsi dan Rom, antaranya berlakunya perang Qadisiyah yang melibatkan tentera Islam berjumlah 30,000 orang lawan dengan tentera Parsi, ramai bilangan mereka ratus ribu, yang lengkap bersenjata dan lengkap dengan alat perangnya. Allah mengurniakan jalan keluar dan kemenangan untuk umat Islam, sehingga perang Qadisiyah 30,000 tentera Islam mencapai kemenangan yang hebat pada waktu itu. Namun apa di sebalik kemenangan mereka? Ini kita nak belajar. Di sebalik kemenangan mereka ialah prinsip yang mereka pegang. Dengan kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan prinsip yang mereka pegang melalui ikrar yang mereka lafazkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang patut kita ketengahkan balik dalam kehidupan kita. Kita kena panaskan balik, kita kena jilatkan balik penghayatan akan apa yang kita lafazkan itu. Barulah akan mampu melahirkan diri kita ni sebagai seorang Muslim yang memenuhi ciri-ciri umat pertengahan yang dinyatakan Allah pada surah Al-Baqarah ayat 143.
ayat-ayat Quran ni yang kita baca, ia bukan bersifat bacaan seperti macam kita baca buku hantuah hanjebak. Bukan seperti bacaan untuk kita baca buku cerita, tidak. Al-Quran sifatnya hudan linnas, hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada manusia, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kita membaca Al-Quran adalah untuk sebagai suatu proses jaringan komunikasi kita dengan Allah. Bila kita baca Quran, bermaksud kita sedang berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan kita. Itu mesej yang perlu kita faham. Bukan sekadar baca Quran nak ambil berkat pahala bacaan saja. Kalau itu ramailah, mudah sangatlah Islam ni. Tak tanya, dari sudut apa? Maksud saya mudah, Islam memang mudah. Tapi nak kabarnya, mudah sangatlah nak dapat syurga itu. Baca Quran bukan sekadar untuk ambil berkat pahala bacaan. Baca Quran adalah untuk memahami kandungan isinya yang bersifat memberi bimbingan petunjuk kepada kita. Ada dalam kandungan Al-Quran itu dalam memberi perkabaran yang bersifat pengajaran. Ada yang memberi satu bentuk ancaman, memberi amaran supaya kita tidak melanggar batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala. Ada gerakan dan motivasi yang membawa kita kepada menuju jalan keredaan Allah, yang membawa kita ke syurga Allah. Dan ada kisah-kisah yang menceritakan umat yang terdahulu yang sudah mendapat nikmat petunjuk tapi mensia-siakan nikmat petunjuk, lalu mereka ditimpa kecelakaan dan kemurkaan Allah. Dan begitulah ukurannya kepada kita. Kita juga umat yang mendapat nikmat petunjuk, sebagaimana umat yang terdahulu seperti mana Bani Israel, Yahudi dan Nasara, mereka mendapat nikmat petunjuk. Mereka mendapat Taurat, mereka mendapat Injil, tetapi mereka tidak memanfaatkan nikmat petunjuk itu dalam kehidupan mereka. Menjadikan mereka itu telah melanggar sempadan Allah. Mereka melakukan kesilapan sehingga mereka tidak mampu menerjemahkan ummatan wasata. Bila datangnya umat Rasulullah, Allah angkat darjah. Rasulullah membimbing umat baginda ini sehingga akhirnya Allah menobatkan kedudukan umat akhir zaman ini memenuhi sifat sebagai ummatan wasata yang kita bicarakan pada ayat 143 surah Al-Baqarah. Namun kaitannya kita ialah kita ini umat Rasulullah. Kita umat yang menyambung acuan itu. Yang kita saksikan hari ini, acuan itu seolah tidak diperkasakan untuk kelangsungan perjalanan. Kita bimbang takut hanya tinggal nama saja. Biarlah kita hari ini menjiwai sifat tersebut, supaya kita bina semula kekuatan umat Islam yang kita lihat begitu lemah hari ini. Termasuklah di peringkat dunia pun kita lihat umat Islam gagal untuk menjaga kedaulatan dan kesucian Baitul Maqdis, yang tempat berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj yang hari ini sedang dicengkam oleh Zionis Israel laknatullah. Kita tidak berbuat apa-apa. Di manakah kita orang Islam? Sedangkan kita hari-hari menghadap Allah. Tak malu ke kita menghadap Allah dengan melafazkan ikrar tapi kita tak tunaikan ikrar kita? Tak malukah kita menghadap Allah, kita menyatakan sembahyang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba di luar sembahyang kita lain jadinya apa yang kita ungkapkan. Sebab itulah kita kena kembali balik bermuhasabah supaya kita bina semula kekuatan umat Islam ini, kerana kita amat memerlukan rahmat Allah dan juga bimbingan dalam kehidupan kita. Selagi mana kita gagal mencapai itu, Allah akan datangkan kesulitan dan kepayahan kepada kita supaya kita lebih dekat kepadanya. Terutama sekali kita sedang dilanda pandemik COVID-19 yang dilihat keadaannya yang tidak stabil. Sekejap okey, sekejap tak okey. Semalam kadar makin meningkat pula. Ini membawa kepada Allah memberi amaran kepada kita. Allah mengingatkan kita supaya kita jangan leka dan takut. Dalam pada itu masih ramai kalangan kita orang Islam yang masih tidak mengambil pedoman daripada apa yang Allah Ta'ala datangkan musibah ini untuk mengubah kepada keadaan yang daripada buruk kepada yang baik, daripada baik kepada yang lebih baik. Sedangkan sifat orang beriman itu ialah hari ini lebih baik daripada hari semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu sifat orang beriman. Kita tidak mahu jadi golongan yang terpedaya. Hari ini sama macam hari semalam. Kita tidak mahu jadi golongan yang celaka. Hari ini lebih teruk daripada hari semalam. Biarlah kita ini jadi orang yang beriman,
yang sebenar-benar memenuhi ikrar yang dilafazkan dalam sembahyang. Hari ini kita sentiasa berada dalam keadaan hari demi hari dalam keadaan bertambah baik sehingga kita dapat pada kedudukan redha Allah yang membawa rahmat dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menuju ke jalan Allah mencapai syurganya insya-Allah. Jadi saya telah sekadar rekas sebelum kita mendengar khutbah Jumaat pada masa beberapa minit saja lagi nanti. Mudah-mudahan dengan sedikit tasjirah pada tengah hari ini dapat memberi suatu gambaran dan kefahaman kepada kita untuk kita membina semula kekuatan umat Islam. Berperananlah kita sebagai umat Nabi SAW dengan sebenar-benarnya agar kita dinaungi rahmat Allah yang membawa kepada redha-Nya untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadarnya wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.